Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mari nyuci tanah. Tanah ni jadi sama. Cok kereta motor lah. InsyaAllah pada hari Jumaat, hari ini Rabu, Khamis Jumaat ni kita mula semua Jumaat di sini Masjid Baru lah. Sedang perak tanah hari ini. Kawasan masjid. Ke masjid. Ini masjid lapis yang kedua dan lapis yang ketiga. Ini tak sudah lagi lah. Tak sudah lagi lapis ketiga. Bawah su ID ni tak sudah lagi lah. Kerana kepada bantu banyak lagi lebih kurang. Lebih kurang dalam 3 juta lebih lagi lah. Nak buat mozaik atas, nak buat mozaik bawah dah. Dan nak buat buah mutung lah. Lah ni pun ada kat hotel lah. Sikit lebih kurang 400 lebih tu. Tapi insyaAllah lah kita usaha lah. Kita tak mahu kata rumah Tuhan ni kat hotel rasa tak sedap dengar juga dah. Rumah Tuhan tak sudah rasa tak sedap dengar juga dah. Kita usaha pakai usaha. Nak sorak tak agak dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya innama ala panggil ala lil has cakok untuk ya'muru masajidallah wa yan membinakan masjid dan memakmurkan masjid dengan duit tapak tanah, dengan wang pitih, dengan duit, dengan rent, dengan tenaga, dengan kata-kata nasihat yang baik, itu makmur masjid dah. Orang makmur masjid. Cafak orang ini dia man amana billah, mereka yang beriman dengan Allah wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat, wa aqamas salat, dan mendirikan semaya, wa ataz zakat, dan menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut mereka itu illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Fa'asa di sini ulama kata wajib di atas mereka itu akan dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita dalam sekalian ini berkehendak kepada hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak ada hidayat, kita dapat petunjuk, kita sesatlah kerana jalan-jalan akidah lain banyak mengajar kepada orang saat itu bermacam-macam amal, bermacam ibadat karuk maruk dah kita tengoklah dalam YouTube nah. Dengan sebab tu kita berkehendak kepada hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kedai apa tenang di sana tu. Di sini sejik dekat hang ada. Sejik. Ini kawasan sejik. Maknanya masjid kita ni dibinakan oleh satu kumpulan daripada orang man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, dan orang-orang yang mendirikan semaya dan menunaikan zakat. Ini tiga pak kumpulan inilah mana yang bina masjid dalam main inilah. Man amana billah satunya, wal yaumil akhir, dan orang beriman pada hari akhirat, dan orang mendirikan semaya dan menunaikan zakat. Mereka inilah yang membinakan masjid, mengamarahkan masjid lah. Tidak dibinakan oleh orang lain lah. Lepas tu pula ya, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan duk mengaku kata masjid ni masjid hakku, kumpulan aku nak kuasa, tak boleh masjid. Wa annal masajidillah. Nah, kerana kerusakan umat Islam di hari ini, maknanya kumpulan firqah ingin menguasai masjid. Selepas tu dalam masjid lah dia sebarkan pahaman-pahaman yang berlainan, membuatkan perpecah belah tempat mengajar dalam masjid. Ini punca daripada perpecahan umat dah. Tidak seperti masjid dulu, masjid semasa Nabi dulu, masjid semasa para sahabat dulu.
Masjid masa dulu saat itu maknanya menyebarkan akhlak yang mulia, menyebarkan persatuan kasih sayang di antara Islam. Tapi masjid kita hari ini atau kebanyakan masjid yang dikuasai oleh firqah-firqah maknanya menyebarkan fahaman-fahaman yang tertentu bagi firqah dia ya, bagi fuak dia ya. Lepas tu fuak lain masuk lagi tak sedap dah. Itu cara yang kita faham di zaman sekarang ni. Dan sebab tu kita fahamkanlah semacam mana ulama-ulama faham dulu, semacam ulama Syafi'i, Imam Syafi'i kita, Imam Hanbali, Maliki kita. Masa itu maknanya Islam yang apa ni, yang cemerlang kerana perpecahan umatnya tidak seperti kita di hari ini nah. Perselisihan pendapat itu adalah rahmat, memberi pilihan yang luas bagi kita dah. Jalan yang luas kalau jalan sempit dah. Tidak seperti kita lani dah. Inilah keadaan masjid di zaman sekarang ini dah. Kita jadikanlah masjid ini masjid bagi Tuhan. Hak Tuhan, jangan kita jadikan masjid saat ini itu hak firqah, hak fuak, hak orang tu, hak orang ni tu tak sedap dengar. Kerana dikuasai oleh kepulai-kepulai saat ini itu membuatkan perpecahan umat, menyebarkan pahaman-pahaman yang tertentu, memberikan pahaman-pahaman yang tertentu, tidak menyebarkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dah. Dan sebab itu masjid ini adalah rumah Tuhan. Kita nak kuasa tak boleh. Rumah Tuhan sebut kata hak Tuhan itu kita nak kuasa seorang tak boleh. Berkah kita nak kuasa seorang tak boleh. Masjid ini maknanya masjid telak mani la syarqiyatin wala gharbiyatin. Yakadu zaituha yudi walau lam tamsasu nar. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha'. Ini masjid ini. Tidak kepada syarqiyan, tidak kepada gharbiyan dah. Tidak naik, tidak jatuh dah. Bahkan hak orang Islam belaka dah. Kita jadi kepada masjid ini kepada hak orang Islam belaka. Nah, kita tambahlah orang tu kuasa masjid, orang ni kuasa masjid, mana kuasa hak Tuhan dan kuasa tak boleh. Hak umat Islam yang mengucap dua kalimah syahadat, itulah perlu dia mengamarahkan, perlu dia jagakan masjid. Orang jaga masjid saat itu Tuhan terjamin. Sebagaimana ayat Quran yang saya baca di atas tadi, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, wajib di atas Tuhan saat itu hidayah kepada mereka itu. Dan hati-hati hati orang yang mu'allakum bil masajid saat itu, hati itulah yang berada di bawah payung daripada masa Isra. Nah, kita nak macam itu, itulah. Jangan jadikan rumah Tuhan saat itu sebagai menimbulkan fitnah, menyebarkan pahaman-pahaman yang tertentu dah. Kebanyakan masjid pada hari ini jadi lagu itulah nah. Daripada Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala al masajidu buyutullah. Nah, sungguhnya masjid-masjid sana itu rumah Tuhan. Fil ard, di atas muka bumi sana itu. Wa hiya tudiul li ahli sama kama tudiun nujum li ahli al-ard. Menerang kepada cahaya sana naik kepada ahli sama, penduduk-penduduk di langit, sebagaimana bintang menerangkan kepada ahli-ahli bumi. Inilah masjid buyutullah dah. Wa khairul ard wa khairul biqa' adalah sebaik-baik tanah sana itu adalah tanah yang didirikan masjid. Khairul biqa', sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah tempat yang didirikan masjid. Sebab itu kita banyak-banyaklah terima syukur kepada Tuhan yang mewakafkan tanah masjid ni. Kita minta berkat, harta dia bertambah banyak lagi, dan anak cucu dia sehingga daripada dunia dan akhirat, dan kepada orang yang sokong dirikan masjid daripada wang pitis, tenaga dan nasihat-nasihat yang baik itu. Maknanya insya-Allah dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa asa an yakunu minal muhtadin. Dan hati yang mu'allikum bil masajid itu, hati itulah yang dapat bayangan daripada masa ibadah. Itulah sekian banyak insya-Allah pada hari Jumaat ni. Dan kita mula semaya Jumaat dah. Hari ni hari Rabu, Khamis, Jumaat, 3 hari lah. 3 hari kita akan semaya Jumaat dah. Kita akan semaya Jumaat di masjid yang baru ni dah. Tuan sampai-sampailah kita tengok masjid baru, kita ambil berkat masjid baru dah. Ini tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan selain daripada mana usisat ala taqwa, diasaskan di atas takwa, dibinakan oleh Pak Kempulai tadi, orang yang beriman dengan Allah dan hari
akhirat dan mendirikan semaya dan menunaikan zakat. Empat pokok inilah yang membinakan masjid ini. Tidak ada pokok yang lain, tidak ada gula-gula yang lain. Nah, tidak mesti masjid dirar yang dibinakan oleh munafik, bertujuannya untuk tafriq wa tafriq wa kufran lah. Lepas tu buat usadan. Bagi seru guys lah dah. Itu sekian sikit banyak pada pagi ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bilik baca pok. Imam mari ni jadi imam dah. Imam terawih ke rumah, duduk rehat, tak bagi sikit-sikit lah. InsyaAllah 10 hari akhir Ramadan ni kita selera lah agaknya dalam iktikaf. Kerana di sini tu udara yang enak, angin yang kuat, sejuk dah. Boleh kata tidak kena guna kipas baling dah. Wallahu a'lam.